hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmat aku, dan aku ridalah Islam sebagai agamamu. Dengan tua ayat ini Nabi dah rasa dah seolah-olah Islam sudah sempurna, tugas dia sudah sempurna. Lepas ini dia akan kembali menghadap Allah SWT. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin agung, saat baginda nak wafat, duit cash dalam simpanan hanya 7 dinar. Kalau Nabi sendiri nak menghadapi maut itu pun seksa, tambah kita macam mana agak-agak lah. Macam mana kita agak lah. Maka sebab itulah ulama kata, kita nak menghadapi mati nanti ada kaitan dan hubung kait dengan cara hidup kita. Kalau hidup kita baik, hidup kita sebagai manusia soleh, insya-Allah mungkin kematian kita ringan sikitlah azabnya, siksanya. Tapi kalau mati kita tak pernah semayang, tak pernah ke masjid, tak pernah sujud sembah Allah, teruk sikitlah. Semua ulama-ulama kata cara mati kita ada kaitan dengan hidup kita. Baik, satu. Yang kedua, berpadu hadis tadi, pertama sekali bila Nabi masuk tangan dalam bekas air, Nabi ambil sapu muka dia, Nabi kata la ilaha illallah. Sebab Nabi nak kalau boleh setiap orang Islam biarlah ucapan terakhirnya sebelum dia mati, sebelum mengambil nafas terakhir ialah la ilaha illallah. Sebab sebuah hadis Nabi ada sebut, qala Rasul, man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Sadaqah Rasulullah. Yang bermaksud, barang siapa ucapan terakhirnya, kata-kata terakhirnya sebelum dia mengambil nafas terakhir, la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, wajib untuk dia syurga. Subhanallah. Jadi itulah Nabi suruh kita, Nabi minta kita kalau boleh bila mana berhadapan orang yang nak mati, apa Nabi kata? Qala Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi Nabi suruh kita ajar orang yang nak mati, mak kita ke, ayah kita ke, saudara kita ke, kerakan kita, kenalan kita ke, kalau nampak dia nazak, nampak teruk sangat ni, dah nampak nak mati dah, maka Nabi kata ajar dia. Ajar apa? La ilaha illallah. Bisik ke telinga dia, la ilaha illallah. Tapi kita kadang-kadang silap. Bila nampak orang tu nazak, dah teruk sangat, dia kata apa? Pak, mengucap. Suruh mengucap buat apa? Bukan suruh mengucap. Nabi tak suruh mengucap. Nabi kata ajat laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebut itu saja. Sebut la ilaha illallah. Kadang-kadang orang kita tambah pula. Ada orang pula kata asyhadu alla. Tak payah asyhadu lagi dah. Mana ada asyhadu? Lepas tu ada semua pula asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan. Tak payah Muhammad lagi dah. Berpadu hadis tadi Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu dia saja. Jangan sibuk dengan yang lain. Sebab berpadukan hadis ini ulama-ulama kata apabila seseorang itu sedang menghadapi detik sakratil maut, nak mengebut nafas terakhir, itulah peluang terakhir bagi syaitan. Peluang terakhir bagi syaitan nak memesong akidah kita. Tapi Nabi syaitan tak boleh ambil. Lepas tu dia boleh kata la ilaha illallah. Kita, maka sebab tu kita nak ajar dia, beri dia support, beri dia bantuan, beri dia sokongan. Bisik ke telinga dia la ilaha illallah. Tapi berapa orangkah selama ini yang kita pernah dengar
dia boleh sebut Allah sebelum dia mati. Berapa orang? Berapa orang yang ada? Kebanyakan tak ada. Walaupun inilah detik terakhir baginda di rumah Aisyah, di mana baginda minta bekas air, dia masuk tangan ke dalam air, dia sapu muka dia, dia kata la ilaha illallah inna likulli mautin sakarat. Lepas tu masuk ke tangan kiri dalam air, sapu muka dia, dia kata bal fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, maksud dia dah menghadap dekat-dekat menghadap Allah dah. Habis dia sebut, terus terkulai tangan baginda. Bas, habis. Kembalilah baginda ke rahmatullahi subhanahu. Habis. Selesai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Kita bicarakan pula tentang reaksi para sahabat umat Islam pada ketika itu menerima berita kewafatan baginda Rasulullah. Apakah reaksi sahabat? Subhanallah. Kalau kita lihat situasi begini, seperti saya katakan tadi, bila mana Nabi dalam sakit dia pergi ke masjid mayang subuh, sahabat-sahabat seronok dah. Oh, alhamdulillah Nabi dah sihat, boleh ke masjid, boleh semayang. Seronok. Abu Bakar pun tak ada masalah apa. Tiba-tiba bila Nabi balik pada semayang, balik ke rumah, sakit makin teruk, terus tiba ajalnya. Sebab tersebar saja berita kewafatan Rasul, reaksi sahabat. Pertama sekali Osman bin Affan. Dia terima berita kewafatan Nabi macam guruh, macam petir. Sahabat menganggap berita sebagai satu berita yang amat menggegarkan. Baginda Rasulullah, kekasih mereka, orang mereka sayang, sehingga Osman dia macam orang bisu, tak ada cakap langsung. Osman jadi macam orang bisu, tak ada cakap, tak tahu nak kata apa lagi dah. Baik, itu kalau Osman. Bagaimana Umar? Ya Allah, Umar bila terima berita yang Rasulullah wafat, dia pergi tengok Rasulullah, pergi rumah dia, dia buka kain, sebab Nabi ni selepas dia wafat diriwayatkan sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdin. Nabi selepas dia wafat di rumah Aisyah hanya diselimut dengan kain yang nipis. Ini untuk makluman kita ya. Diriwayat Nabi bila dia wafat diselimut dengan kain yang nipis, lebih-lebih di kawasan muka. Jangan selimut tebal-tebal, selimut kain yang nipis-nipis. Baik. Umar sebab terima berita kewafatan, dia terus pergi ke rumah Rasulullah. Dia masuk dalam rumah Aisyah, dia buka tudung kepala Nabi, dia tengok-tengok, dia kata Nabi tak mati. Dia kata Nabi tak mati. Dia kata macam mana, dia gaib sekejap aja. Macam mana Musa hilang 40 hari pergi menghadap Allah dia. Sama juga Nabi kata ghaib ubah, kata dia. Umar dia keluar pergi jumpa orang ramai. Siapa kata Nabi mati, pancung dia. Umar tak boleh terima wafatan Rasulullah. Umar tak boleh terima. Dia duk cakap dengan orang, Nabi tak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Azamuddin Zainal dalam segmen Sunnah Sana Sini. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang sunnah Nabi yang paling mudah dilakukan. Apa dia? Memudahkan urusan orang lain walaupun kita berada di tepi jalan. Bagaimana? Saksikan. Mudah kan? Walaupun orang dalam kesusahan, kita mudahkan urusan dia, sudah pasti Allah Taala akan mudahkan urusan kita. Selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempermudahkan urusan orang lain dalam kesusahan, sudah pasti Allah Taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi begitulah, kita kena memudahkan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Walaupun di tepi jalan, kita boleh melakukan sunnah Nabi yang paling mudah. Jumpa lagi minggu hadapan, Sunnah Sana Sini. Assalamualaikum. Dia keluar pergi jumpa orang ramai. Siapa kata Nabi mati, pancung dia. Umar tak boleh terima kewafatan Rasulullah. Umar tak boleh terima. Dia duk cakap dengan orang, Nabi tak mati. Nabi pergi sekejap, orang ibu ubah.
Dia pergi menghadap Allah SWT dalam keadaan ghaibubah. Abu Bakar dah keluarlah dengan izin Nabi pergi ziarah keluarga dia. Sampai berita mengatakan Nabi wafat, dia segera balik ke Madinah, pergi ke rumah Rasulullah, tengok-tengok, oh, betul Rasulullah wafat. Okey, dia terima. Tapi Umar belum cakap lagi. Masih cakap lagi Umar. Jangan cakap dia mati. Jangan cakap Nabi wafat. Siapa kata Nabi mati, aku bunuh kamu. Mana Umar tak boleh terima kewafatan Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar pergi berjumpa Umar. Umar, ala ruslika ya Umar. Umar, slow, tenang. Maka dia bacalah beberapa ayat. Dia baca di antaranya sampai tiba Allah sebut, misalnya dalam beberapa surah yang menceritakan bahawa kalau nabi-nabi lain wafat, dah mati, dah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Dia manusia biasa, bukan kata Tuhan tak mati. Dia sebut apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadullah syai'ah. Ayat 144 surah Ali Imran, yang bermaksud tidaklah Muhammad ini, dia kata illa rasul, melainkan rasul, seorang rasul qad khalat min qabli rusul, dan telah lalu sebelumnya bahawa rasul, afa imata, jika sekiranya dia mati, au qutil, ataupun dia dibunuh, apakah kamu akan kembali kepada ajaran agama kamu? Tak ada kena mengena. Maka sebab itulah dia kata apa? Dia kata ya ayuhan nas. Ini kata-kata Abu Bakar. Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan inna Muhammadan qad mat. Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa sembah Allah, Allah itu hidup, tak akan mati. Maknanya Abu Bakar nak mententeramkan Umar supaya Umar boleh terima, boleh percaya yang Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Sebab Umar itu tak terima, tak boleh terima. Sayang dekat Nabi sampai dia kata Nabi tak mati. Tapi Abu Bakar kata, ya Umar, ala ruslika ya Umar. Ingat Umar, kalau Rasul-Rasul pun dah mati, berapa orang Rasul dulu sudah mati? 24 Rasul sebelum Nabi Muhammad dah mati. Maka Muhammad pun mati juga. Kenapa kamu tak percaya dia mati? Akhirnya dengan penjelasan Abu Bakar, barulah Umar terima hakikat yang mengatakan baginda wafat. Habis. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, timbul persoalan berikutnya. Selepas wafat baginda, timbul isu, siapakah yang akan dilantik sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isu. Sebenarnya di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang saya dipahamkan, sebaik baginda wafat, orang yang nak ngurus jenazah Abu Bakar termasuk Ali, termasuk dua orang anak Abbas, dan juga termasuklah Zaid. Ini orang nak ngurus ke jenazah Nabi. Tiba-tiba sedang Abu Bakar sibuk nak mengurus jenazah Nabi, sampai berita mengatakan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, orang Ansar ni sedang berkumpul di Dar Saqifah Bani Sa'adah. Satu Bani Sa'adah ni daripada Sa'ad bin Ubadah. Dia di rumah atau di dar tempat perhimpunan orang-orang Ansar. Mereka sedang berkumpul, berbincang nak melantik Sa'ad bin Ubadah. Nak melantik Sa'ad bin Ubadah jadi khalifah, sebab dia adalah pemimpin daripada kaum Khazraj. Masa itu Khazraj kaum yang terbesar, pemimpin dia Sa'ad bin Ubadah itulah. Jadi orang-orang Ansar nak melantik Sa'ad bin Ubadah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai berita pada Umar pun cepat-cepat hantar wakil pergi jumpa Abu Bakar sedang mengurus jenazah. Abu Bakar, Umar nak jumpa. Apa Abu Bakar jawab? Bagi tahu Umar, aku sibuk ni nak ngurus ni.
Lepas tu Umar kata lagi, hantar lagi. Cakap Abu Bakar, hal mustahil, hal penting. Abu Bakar tinggal jenazah Nabi, pergi berjumpa Umar. Ada apa Umar? Umar kata, ya Abu Bakar, di Bani Sa'adah, di Bani Saqifah Sa'adah, sedang berkumpul orang Ansar, berbincang nak melantik Sa'ad bin Ubadah mengganti Rasulullah. Oh, apa lagi? Tuan-tuan, dengan dengar saja, maka Abu Bakar, Umar, dan ikuti yang ketiganya ialah Ubaidah ibni Al-Jarrah. 3 orang. Abu Bakar, Umar, Ubaidah Al-Jarrah. 3 orang pergi ke Bani Saqifah. Pergi sampai sana mereka sedang bincang. Betul. Mereka sedang berbincang nak melantik Sa'ad sebagai khalifah. Sampai sana Umar, tuan-tuan. Umar, seorang yang garang, yang pengis, yang bengking dengan sifat dia. Dia nak bercakap, Abu Bakar tahan. Umar, ala ruslika ya Umar. Dalam suasana begini, tak boleh cakap kasar. Teking-teking tak boleh. Marah tak boleh. Kita kena berlembut. Seperti Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang bercakap. Bila Abu Bakar yang bercakap, cara lembut dia puji je orang Ansar. Dia puji orang Ansar. Memang bagus orang Ansar. Tapi Abu Bakar kata Muhajirin pun hebat juga. Orang Islam yang baru bersama Rasulullah di Mekah, sebelum kamu Islam, kami dah Islam dulu. Kamu pertama Islam. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan berlakulah munaqasyah, perbincangan di antara Abu Bakar dengan orang Ansar tadi. Termasuk seorangnya, kalau silap saya ya, yang bernama apa? Habab Ibn al-Munzir, seorang daripada kaum Khazraj. Dia tegas. Dia nak orang Ansar juga jadi khalifah. Maka hampir-hampir berlaku pergaduhan antara Umar dengan Habab. Habab Ibn al-Munzir, orang yang pertahankan hak-hak orang Ansar tadi, nama dia Habab Ibn al-Munzir. Umar pun lawan. Hampir-hampir nak bergaduh, tapi ditenteramkan oleh Ubaidah Al-Jarrah. Subhanallah. Jadi akhir sekali tiba-tiba adalah seorang daripada Khazraj tadi, itu yang disebut sebagai apa? Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji. Nama dia Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji, orang Khazraj juga. Tiba-tiba dia bangun, dia menyokong pelantikan orang-orang Muhajirin sebagai khalifah. Dengan hujah-hujah dia, dengan kata-kata dia, rupa-rupanya orang-orang Khazraj berpengaruh. Akhir sekali, ramai orang Ansar, orang Khazraj tadi bersetuju supaya diserahkan kepada orang-orang Muhajirin. Lebih-lebih lagi, dalam ucapan Abu Bakar banyak menyentuh satu konsep, iaitu dia kata apa? Nahnul umara wa antumul wuzara. Itu satu kata yang Abu Bakar, maksud dia, soal ketua kami, orang Muhajirin. Adapun wazir-wazir, menteri-menterinya, pegawai bertugas, kamu. Maka dengan kata-kata ini, mereka hampir setuju. Akhir sekali, ditambah pula dengan Bushair bin Sa'ad Al-Khazraji tadi, dia kata, aku setuju kalau serahkan soal umara kepada orang Muhajirin. Akhirnya mereka setuju. Tuan-tuan, sebab setuju saja, Abu Bakar pun pegang tangan Umar, pegang tangan Ubaidah Al-Jarrah, angkat. Tuan-tuan, kalau kamu setuju, ini 2 orang yang aku calonkan jadi khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Hadi dan saya Amar dalam segmen 60 saat dalam bahasa Arab. Untuk segmen kali ini, seperti biasa kami akan bawakan kepada anda satu perkataan dalam bahasa Arab yang mana kita gunakan dalam solat kita seharian. Perkataan itu ialah sabbaha. Sin, ba dan juga bersabdu dan juga ha. Sabbaha. Minta maaf lah ya penonton di rumah, tulisan dia memang buruk macam ni. Kalau saya tulis buruk, dia tulis lagi buruk. Betul, so kita biarkan. Okey, berbalik pada topik kita. Sabbaha bermaksud
suci. Kita gunakan perkataan ini semasa rukun, rokok dan juga sujud. Contohnya ketika rukuk, subhana rabbil azim wa bihamdi, dan ketika sujud kita gunakan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Jadi dengan memahami perkataan sabbaha, sebenarnya kita telah tahu kita sedang memuji Allah. Kita katakan Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Insya-Allah dengan memahami perkataan ini kita akan lebih khusyuk. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar mencalonkan. Abu Bakar mencalonkan, dia pegang tangan Umar, dia pegang tangan Ubaidah, dia angkat. Ini dua orang yang aku calonkan. Siapa yang kamu suka di antara dua ini? Belum sempat orang lain jawab. Umar kata dulu. Umar kata dulu. Apa kata Umar? Dia kata, dalam konteks ini kata Umar, silap saya apa yang saya sebut sini ya. Dia kata, la wallah. La wallahi. La natawalla hadzal amr illa alaika. Kami tak akan menyerah urusan ini melainkan kepada engkau ya Abu Bakar, bukan pada orang lain. Aku tak layak, kata Umar. Ubaidah kata aku tak layak. Sebab apa kata dia? Dalam konteks ini, fa innaka anta khairul muhajirin, kamu sebaik-baik orang muhajirin. Dan kamu juga thaniyasnaini fil ghar, masa dalam gua, kamu bersama Rasulullah. Dan sepanjang Nabi sakit, kamu jadi imam mengganti Rasulullah. Jadi mendengar kata-kata ini, maka akhirnya orang Ansar bersetuju melantik Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam situasi begini, sebab wafat baginda Rasulullah, ulama-ulama buat kesimpulan. Sebab wafat baginda, nak melantik orang lain jadi khalifah ini, ada 3 kumpulan di Madinah pada ketika itu. Pertama, orang-orang Ansar. Orang Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj tadi, mereka bersetuju nak melantik Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Orang-orang Muhajirin setuju melantik Abu Bakar menjadi khalifah. Dalam senyap-senyap ada kumpulan yang ketiga. Siapa dia? Bani Hashim. Kumpulan Bani Hashim, kumpulan keluarga Nabi. Dalam senyap-senyap mereka nak mencalonkan Ali sebagai khalifah. Maka kumpulan ini dalam senyap-senyap Bani Hashim pun, kami pun nak juga. Orang kami. Siapa dia? Ali. Jadi ada 3 calon. Yang pertama, Sa'ad bin Ubadah dicalon oleh orang-orang Ansar. Abu Bakar dicalon oleh orang Muhajirin. Ali dicalonkan oleh orang-orang Muhajirin, ni orang Bani Hashim. Baik. Dalam konteks ini tuan-tuan, saya tertarik kalau ada pendapat-pendapat mengatakan dalam situasi yang amat genting ini, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang agak tua, orang yang agak senior, berperanan dalam senyap-senyap. Dia ambil 3 orang tadi, dia pergi merayap tuan-tuan, tuan, saudara, dalam 3 orang ni agak-agak pada kamu siapa yang baik agak-agak lah. Ini dikatakan undi sulit. Akhir kali, sehari semalam dia buat kerja ni, dia dapat kumpul orang ramai, di jumlah-jumlahnya ramai orang setuju Abu Bakar. Maka akhirnya tercalonlah Abu Bakar menjadi khalifah utama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuan-tuan, kita lihat dalam konteks ini apa? Berlakulah rebutan kuasa dan akhirnya bersetujulah mereka melantik Abu Bakar menjadi khalifah. Walaupun orang-orang orientalis menulis mengatakan walaupun Sa'ad bin Ubadah tu yang ketua Khazraj tadi, dia berkecalon tadi tu, walaupun dia juga buat bai'ah, tetapi ada orang orientalis kata Sa'ad buat bai'ah bukan secara sukarela tapi secara terpaksa. Sedangkan Sa'ad orang Khazraj tak setuju bakal menjadi khalifah. Itu kata orientalis. Tapi sebenarnya dalam konteks bai'ah ada 2 kali. Yang pertama dinamakan bai'ah sughra, yang kedua dinamakan bai'ah kubra. 2 kali bai'ah. Bai'ah bila? Hari pertama, hari wafat Nabi, berlakunya bai'ah, maknanya taat setia. Sebagai kita katakan pengakuan taat setia, berlaku di Dar Saqifah Sa'adah. Termasuk orang-orang Muhajirin, termasuk orang Ansar, melantik Abu Bakar menjadi khalifah 1. Keesokan harinya,
per-13 bulan awal, baginda wafat kemarin. Keesokan harinya, ni Nabi belum bumi urus lagi ni. Keesokan harinya, barulah datang wakil-wakil kabilah-kabilah lain, membuat bai'ah kubra, melantik Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi dengan berlaku bai'ah kubra ini, maka sempurnalah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara majoriti ataupun suara ramai. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita lihat pula dalam konteks urusan jenazah dan permakaman. Soalan pertama, kalau baginda wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, waktu ada riwayat mengatakan waktu pagi, ada yang mengatakan ba'da zawal, lepas tengah hari. Mengikut qaul yang asah ialah selepas zuhur. Selepas zuhur. Kalau hari ini selepas zuhur Rasulullah wafat, tapi hari itu tak dikebumikan. Sebab bila Abu Bakar nak mengurus jenazah, berlakulah apa yang saya katakan tadi, satu komplot nak melantik Sa'ad sebagai khalifah. Abu Bakar tinggal jasad Rasulullah, tinggal pergi uruskan selesai sadar dulu. Besok satu hari petang baru dikebumikan. Kenapa lama sangat? Kenapa tak boleh pagi besok? Padahal hadis Nabi ada sebut qala Rasul salasatun la tuakhirhunna. 3 perkara jangan kamu lengah-lengahkan, kata Nabi. Nabi kata 3 benda, 3 perkara jangan kamu lengah-lengahkan. Jangan tangguh-tangguhkan. Pertama, as-salatu idza atat. Pertama, sembahyang bila masuk waktu. Sembahyang bila masuk waktu. Satu. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat. Bila berlaku kematian, ada jenazah. Jangan tunggu-tunggu. Mandikan, kafankan, sembahyangkan, kebumikan. Tunggu apa lagi? Yang ketiga, wal aima'u idza wajadat kufu'a. Gadis-gadis dia bila dah matang, dah remaja, ada datang minang yang kufu bagi dia, kahwinkan, jangan tunggu lama-lama. Dia pilih sangat, besok kacau seorang. Dia. Jadi dalam hadis ini, kalau Nabi kata jenazah jangan ditangguh-tangguhkan. Bila berlaku kematian, teruskan, uruskan. Mandikan, kapankan, sembahyang, kebumikan. Tapi kenapa? Kenapa jasad Rasulullah? Kenapa jenazah Rasulullah? Hari Isnin 12 hari bulan wafat. Kenapa 13 petang berkebumikan? Sini ulama-ulama bercakap. Pertama sekali, kelewatan itu berlaku kerana nak selesai urusan masyarakat ni. Nak selesai masalah umat tadi, yang berebut kuasa tadi. Sehingga selesai, dah lantik Abu Bakar jadi khalifah, baru Abu Bakar uruskan. Satu. Yang kedua, ulama-ulama kata, dalam Islam, seorang pemimpin Islam, pemimpin besar Islam, tak boleh dikebumikan melainkan setelah dilantik penggantinya. Kita amal hari ini. Hari ini sama, Masya Allah. Hari ini cuba tengok tuan-tuan hari ini. Kalau mana-mana aja kita, sultan kita mangkat, misalnya, dia tak boleh bumikan melainkan lantik orang lain menjadi pengganti dia, baru boleh bumikan. Itu ikut dalam Islam. Sebab kita tidak mau undang-undang Islam terputus tanpa orang ketua pada ketika itu. Dan kalau begitu, selesai semua, maka keesokan harinya pada tanggal 13 hari bulan awal, barulah jenazah dikebumikan. Masyarakat Islam di Madinah, sebab berita wafat tersebar, ada yang murtad. Ada yang murtad. Kata kita sembah Muhammad, kita ikut Muhammad, Muhammad dah mati, tak ada ikut siapa lagi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, siapakah yang menguruskan jenazah Nabi? Siapakah yang memandikan? Siapa yang mengkapankan? Ada riwayat mengatakan yang pertama sekali ialah Ali bin Abi Talib yang mengurus jenazah Nabi, dibantu oleh Abbas dan 2 orang anak lakinya. Ali, Abbas, 2 orang anak laki Abbas, dan Usamah bin Zaid. Ini mengikut riwayat mengatakan 5 orang. Ali, Abbas, 2 orang anak laki dia, Usamah bin Zaid. Ini 5 orang
yang menguruskan jenazah Nabi. Cuma timbul persoalan. Sebab baginda wafat, dah diuruskan, dimandikan, dikafankan, timbul persoalan. Di manakah nak dikebumikan Rasulullah? Ada cadangan minta dikebumikan di masjid. Ada cadangan minta dikebumikan di rumah dia. Dah, orang kata masjid, orang kata rumah dia. Maka dalam suara beginilah tiba-tiba datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar kata, aku pernah dengar Nabi kata, di mana tempat Nabi mati, di situ dia dikebumikan. Di mana dia mati, di situ dia dikebumikan. Kebetulan Nabi wafat atas katil dia, maka katil itu diubah, tempat katil itulah digali dan dikebumikan. Itu hari ni makam Rasulullah itu. Dia rumah dia dekat masjid masa itu. Tempat katil dia, tempat dia katil dia wafat tu. Maka Abu Bakar kata Nabi pernah sebut di mana dia mati, di situ dikebumikan. Maka orang pun terima, angkat jenazah Nabi, ubah katil, tempat katil itulah dikorek kubur. Akhirnya dimakamkan Rasulullah SAW di mana tempat baginda wafat. Itu yang hari ini tempat makam Nabi tak satu rumah dia. Atas makam Nabi itu katil dia. Maka tempat katil itulah yang diubahkan, dikorek dan dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau begitu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, selesai semua, dah korek dah jenazah dan kubur, maka jenazah Nabi pun disemayangkan. Subhanallah. Kalau mengikut riwayat tuan-tuan, orang sembahyang jenazah Nabi bukan saja orang dewasa, bahkan perempuan, lelaki, perempuan, kanak-kanak, tak tahu jumlah banyak mana, wallahu alam, menyemayangkan jenazah Nabi. Selesai semua, dah habis orang sembahyang semua, barulah jenazah Nabi pun dikebumikan pada hari Selasa. Riwayat mengatakan lepas asar, tanggal 13 hari bulan Rabi' al-Awwal. Maknanya sehari selepas baginda wafat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Persoalan berikutnya, bagaimanakah reaksi masyarakat Arab sekitarnya, sekitar Madinah ke Mekah ke, selepas berita kewafatan Rasul tersebar? Macam mana situasi Arab ketika itu? Khususnya Jazirah Arab, kepulauan Arab. Macam mana kesiapan mereka? Para sejarah mengatakan bahawa sebaik berita kewafatan Rasul tersebar, maka golongan musyrikin, golongan kufar, termasuk Quraisy di Mekah, dengar berita Nabi wafat, maka mereka pun buat perancangan nak serang Madinah. Mereka nak serang Madinah masa Nabi dah mati, dah wafat, setelah mereka nak kacir-kacir ke Madinah. Itu masyarakat Arab pada ketika itu, termasuk Quraisy Mekah sendiri. Bila selama ini musuh Islam banyak. Mereka ambil kesempatan, mereka nak serang Madinah. Mereka nak hancur ke Madinah, nak kacir-kacir ke Madinah. Subhanallah. Baik, satu. Tapi tak sempat mereka serang sebab dah terlantik Abu Bakar. Maka Abu Bakar terus melaksanakan legasi Rasulullah. Baik. Yang penting yang keduanya, ada di kalangan masyarakat Islam di Madinah. Masyarakat Islam di Madinah sebab berita wafat tersebar, ada yang murtad. Ada yang murtad. Dia kata kita sembah Muhammad, kita ikut Muhammad, Muhammad dah mati, tak ada ikut siapa lagi. Ada yang murtad. Na'udzubillah. Kalau selama ni mereka kata kita bayar zakat pada Muhammad, sekarang Muhammad tak ada, bayar zakat buat apa lagi? Murtad. Sebab itulah bila Nabi wafat, ada golongan Islam yang murtad, kembali agama asal. Mereka tak nak keluar zakat. Mereka tak percaya Muhammad lagi, tak percaya Allah lagi dah. Ini suasana di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Walau bagaimanapun, di akhir sekali, selepas Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, kita buka kitab sejarah, Ibn Hisham contohnya, ada menyebut bahawa sebaik Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, agenda pertama Abu Bakar sebagai khalifah ialah al-harbu ala riddah, iaitu memerangi, berperang dengan orang-orang yang murtad yang tak mau keluar zakat tadi. Itu agenda pertama Abu Bakar. Dia tahu siapa golongan-golongan yang murtad, maka dia perang orang ni habis-habisan.
Itu agenda Abu Bakar. Samalah seperti mana apa yang disebut oleh Rasul sebelum ini, masa dihantar Ali ke Mekah bersama Abu Bakar bekerja umrah. Disebut. Dia kata, maknanya orang-orang kafir tak boleh masuk syurga. Siapa yang masuk syurga, bertakwalah kepada Allah. Sama juga, siapa yang tak nak bayar zakat, siapa mengatakan zakat tidak wajib, maka dia terkeluar pada Islam. Na'udzubillah. Bahkan Abu Bakar terlatih jadi khalifah, maka agenda pertamanya ialah berperang menentang orang-orang yang murtad, iaitu yang keluar pada Islam mata-mata kerana mereka tak nak bayar zakat. Maka inilah dikatakan yang dikatakan Abu Bakar meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menegakkan kalimatullah, itu agama Islam sebagai agama yang tertinggi. Tuan-tuan dan puan muslimun yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, selepas Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, maka Abu Bakar seperti biasa menjalankan tugas sebagai pemimpin umat Islam, menjalankan tugas sebagai khalifah yang pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya mengenai banyak yang kita dengar waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan terakhir yang digunakan ataupun dikeluarkan oleh Rasulullah adalah ummati ummati ummati. Jadi ada versi yang mengatakan tidak pula. Jadi pada pandangan Ustaz, bagaimanakah dengan perkataan itu Ustaz? Terima kasih. Bagus soalannya. Mungkin tadi ada saya sebut di antara kata-kata terakhir baginda sebelum wafat, ya. Itu kata-kata terakhir sebelum wafat. Maknanya hanya mungkin 2-3 second sebelum wafat. Dia masuk tangan dalam air, dia sapu muka dia kata apa? La ilaha illallah inna likulli mautin sakarat. Masuk pula tangan kiri, lepas tu dia angkat, dia sapu muka, dia kata apa? Dia kata bal fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Habis. Itu kata-kata terakhir. Adapun perkataan ummati itu bukanlah kata-kata terakhir. Sepanjang Nabi gering, saya kata tadi, Nabi mula gering pada tanggal 28 bulan Safar. 28 bulan Safar, nak masuk awal nak sampai 12 itu, berapa hari itu? Mungkin 14 hari. Maka sepanjang masa 14 hari inilah Nabi sering kali menyebut, bukan kata-kata akhir. Dalam masa 14 hari di baginda gering inilah, bila nak keadaan senyap sekejap, terkeluar ummati ummati. Lepas tu besok masa senyap sekejap, terdengar pula kata Aisyah, Nabi sebut ummati ummati. Itu bukan kata-kata terakhir. Itu kata-kata yang sering kali Nabi lafaz sepanjang masa dia gering, masa dia sakit. Apa artinya? Seolah-olahnya dipahamkan Nabi sedih nak berpisah dengan umat dia satu. Yang kedua, nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sayang umat dia. Kalau boleh, dia tak nak pisah dengan umat-umat dia. Nampak tak? Sayang umat-umat sendiri. Ada umat-umat yang sahabat dia menangis. Bila Nabi tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, ya Rasulullah, saya menangis sebab kalau saya mati dulu atau Rasulullah mati dulu, lepas ini kita boleh bertemu tak? Ada sahabat tanya macam itu. Maka Nabi kata, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucap la ilaha illallah, insya-Allah dia akan bersama aku dalam syurga. Boleh jumpa lagi. Sebab itu bila di akhirat nanti diriwayatkan, di akhirat nanti bila berlaku kiamat, bila Nabi dihidupkan, manusia lain dihidupkan, malaikat pun dihidupkan, Nabi akan dipertemukan dengan Jibril. Sebab Nabi jumpa Jibril, apa dia tanya? Dia tanya, ya Jibril, kaifa ummati? Umat aku juga. Sepatutnya bila dia jumpa Jibril, apa dia tanya patut, ya Jibril, macam mana isteri-isteri aku? Dia tak tanya isteri dia. Yang dia tanya siapa dia? Umat-umat dia. Itu menunjukkan bahawa Nabi sayang umat dia. Kalau beliau tak nak pisah dengan umat-umat dia. Boleh faham ya? Maknanya yang terakhirnya, dia kata, la ilaha illallah, inna likulli mautin sakarat. Lepas tu dia sebut lagi, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Habis. Itu yang terakhir. Adapun ummati ini ialah kalimat atau ucapan yang sering kali Nabi sebut sepanjang baginda gering. Boleh faham? Ya, alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kerana masa amat mencemburui kita.
Hingga bertemu lagi di siaran yang akan datang. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدعت الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حدثك النور العظيم جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد